Soalan yang ketiga, memindahkan organ khinzir kepada pesakit manusia, boleh tak? Dalam dapatan kajian menunjukkan bahawa organ dalaman khinzir kesamaan dengan organ dalaman manusia ini hampir 7 ke 80%. Ini pelik dan luar biasanya Allah ciptakan makhluk bernama khinzir ini. Adapun dalam realiti, kita dapati percubaan untuk memindahkan sel islet babi adalah pada tahun 1993 ada berlaku. Seterusnya pada Januari 2022, seorang lelaki menerima pemindahan jantung babi ke badannya, namun ia hanya bertahan selama 2 bulan, kemudian lelaki tersebut meninggal dunia. Ada berlaku. Dalam menjawab persoalan di atas, kami nyatakan beberapa perkara yang dibahaskan oleh ulama berkenaan dengan pemindahan sel hidup, tisu atau organ haiwan yang berasal daripada manusia, atau pemindahan cecair atau sel badan manusia yang punya hubungan dengan sel atau tisu bukan manusia secara langsung. Cuma prinsip asasnya adalah pemindahan organ melibatkan manusia haiwan adalah haram menggunakan najis untuk berubat jika ada bahan yang suci. Bahan najis boleh digunakan jika adalah keperluan yang mendesak dan tidak ada bahan yang suci yang boleh digunakan. Ini berdasarkan firman Allah Ta'ala, innama harrama alaikumul maitata waddama walahmal khinzir wama uhilla bihi li ghairillah. Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan kepada kamu memakan bangkai, darah dan daging babi dan binatang yang disembelih tidak kerana Allah. Tapi Allah sebut selepas itu, famanitu ghaira baghin wala adin fala isma alaih. Adapun orang yang terpaksa, darurat, sedang dia tidak menginginkannya dan tidak pula melampaui batas pada kadar benda yang dimakan, maka tidaklah ia berdosa. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani. Jadi dalam bahasa yang mudah, bila kita tengok masalah ini, para ulama menyatakan al-aslu memang tak boleh. Asal daripada perkara yang halal yang haram memang tak boleh. Tetapi apabila hal-hal tersebut menyebabkan boleh membawa kebaikan kepada manusia dan tidak ada lagi jalan yang lain, ketika itu dia termasuk dalam darurat. Dan kaedah menyebut ad-daruratu tubihul mahzurat. Darurat itu boleh mengharuskan perkara yang haram. Majma' Fiqh Islami Rabitah Al-Alamin Islami yang bersidang pada 1405 Hijrah, iaitu sekitar 1977 dulu, telah membuat ketetapan bahawa pemindahan organ haiwan kepada manusia mestilah daripada haiwan yang boleh dimakan, disembelih dengan cara yang syar'i sahaja. Selain daripada itu hanya dibenarkan jika dalam keadaan darurat. Keputusan ini sama dengan pandangan yang disokong oleh salah seorang ulama besar Mesir, Syekh Atiyah Saqar, yang menyebut dengan fatwanya pada tahun 1997, dan dia juga telah dinyatakan oleh Syekhul Azhar, Syekh Jadal Haq Ali Jadal Haq pada tahun 1979 melalui kitabnya Al-Fatawa Al-Islamiyah. Begitu juga kalau kita tengok beberapa kaedah-kaedah yang lain, dan guru kami sendiri Syekh Dr. Muhammadul Mukhtar Syangkiti telah meletakkan 2 syarat berkenaan organ haiwan yang bersifat najis ini. Pertama, pesakit tersebut memerlukan pemindahan organ haiwan najis tersebut dan disahkan oleh pakar perubatan akan keperluannya. Kedua, tidak ada alternatif organ yang suci. Jika 2 syarat ini dipenuhi, maka tak ada masalah untuk pemindahan organ. Dan ini boleh kita lihat dalam kitab Ahkam Al-Jirahah At-Tibbiyah wa Asar Al-Mutarattibah Alaiha, halaman 402 muka surat.
Jadi saya rasa sekadar itulah yang dapat saya jawab pada hari ini. Mudah-mudahan ia memberi manfaat. Dan satu soalan dari segi kekeluargaan ditanya pada saya, jika sekiranya seorang bapa yang banyak berhutang dan terpengaruh dengan seseorang, bagaimana cara untuk mengelakkannya? Masalah ini adalah masalah yang cukup sukar dan patut dibawa untuk dibincangkan dengan lebih baik lagi, supaya hal tersebut tidak menjadi kerosakan dan ketimpangan dalam perjalanan rumah tangga. Bermulanya dengan hutang menyebabkan rumah tangga akan jadi rosak, dan banyak yang disebut siangnya rasa keluh kesah, malamnya rasa duka cita, dan orang yang berhutang sentiasa dibelenggu dengan rasa ketakutan. Dengan sebab itu, elakkanlah berhutang dan hendaklah banyak berdoa kepada Allah. Antara doa yang diajar oleh Abu Umamah Al-Bahili daripada Rasulullah SAW yang menyatakan, Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan, wa a'udzubika minal ajzi wal kasal, wa a'udzubika minal jubni wal bukh, wa a'udzubika min ghalabati daini wa qahri rijal. InsyaAllah lain kali kita sambung dengan panjang lebar lagi. Wallahu alam.